Dan kata Nabi SAW, Malikul Maut bila mana dia turun ke bumi untuk tarik nyawa si fulan bin si fulan, dia akan turun dengan dua tim, dua pasukan. Pasukan pertama adalah pasukan Malaikat Rahmat, yang mana pasukan Malaikat Rahmat akan ikut Malikul Maut untuk tarik, untuk jemput ruh yang orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasukan kedua Malikul Maut adalah pasukan Malaikat Azab, yang mana Malaikat Azab ni akan ikut Malikul Maut bila mana Malikul Maut nak turun ke bumi dan nak rentap ruh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata pada hari itu ruh yang akan dijemput oleh Malikul Maut adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kata Nabi, rupa paras Malikul Maut sangat berseri-seri pada masa itu kerana nak menjemput roh yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2-3 detik sebelum kematian seseorang, Allah akan memperlihatkan kepada mereka bagaimanakah wajah Malikul Maut, dan ketika itulah manusia boleh mengagak adakah dia orang beriman ataupun tidak beriman kepada Allah, adakah dia ahli syurga dan ataupun dia ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan andai kata ruh yang tadi orang beriman kepada Allah, maka ketika itulah Malikul Maut akan turun bersama dengan malaikat-malaikat rahmat untuk menjemput ruh yang baik. Dan bila mana Malikul Maut sampai dekat manusia, dekat si fulan bin si fulan, Malikul Maut akan pergi ke atas kepala, untuk tarik ruh orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malaikat rahmat bila mana mereka turun bersama dengan Malikul Maut, mereka akan turun bawa kain kafan dan wangi-wangian daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana ruh tu dah dikeluarkan oleh Malikul Maut, ketika itulah dipakaikan dengan kain kafan itu, diberi, dan ketika itu jugalah ruh itu diberi wangian daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ruh yang beriman tadi dibawa ke langit pertama, langit kedua, sampailah langit ketujuh. Dan kata Nabi SAW, bila mana ruh tadi dibawa oleh malaikat rahmat dengan Malikul Maut, dibawa naik ke langit pertama, ketika itulah langit pertama dibuka oleh penjaga langit pertama. Dan ketika itulah bila mana naiknya ruh yang beriman dipakai wangi-wangian daripada syurga, injak je kaki dekat langit pertama, ketika itulah satu langit pertama boleh bau wanginya ruh itu. Dan sehinggalah menyebabkan para malaikat pada masa itu bertanya, wangian ini daripada ruh siapa? Ruh siapakah yang naik pada masa itu? Dan kata Nabi, ketika itulah nama manusia yang paling dia suka disebut dalam kalangan para malaikat. Maka ruh tadi bila mana sampai langit pertama, pergilah langit kedua, langit ketiga, sampailah langit ketujuh. Bila mana sampai dekat langit ketujuh, maka Allah memuji ruh ini, wahai ruh yang baik, kamu telah taat kepada aku, kamu telah beriman kepada aku. Allah memuji ruh yang baik. Dan ketika itulah Allah mengarahkan malaikat untuk meletakkan buku amalan ruh ni dekat satu tempat yang bernama Illiyin. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, buku amalan mereka akan ditempatkan di satu tempat yang bernama Sijjin. Dan ketika itulah bila mana sudah ditempatkan buku amalan ruh yang baik tadi, maka dikembalikan dekat bumi ruh tadi, diturunkan daripada langit ke-7, 6, 5, 4 sampai langit ke-1 dan sampai ke bumi. Lalu bila mana sampai ke bumi, jenazahnya sudah pun dibawa oleh ahli keluarganya daripada rumah, telah pun disemayangkan, telah pun dimandikan, telah pun dikafankan, kemudian nak ditanam. Ketika itulah ruh dimasukkan balik ke dalam jasadnya bila mana sudah pun dikebumikan. Dan ketika itulah kata Nabi SAW, bila mana ahli keluarganya sudah meninggalkan, ruh tadi boleh mendengar tapak kaki ahli keluarga mereka yang terakhir meninggalkan kuburnya. Dan bila mana sudah meninggalkan, sebelum datangnya malaikat Munkar dan Nakir, kata Nabi, akan ada satu cahaya yang datang kepada orang beriman kepada Allah. Cahaya itulah, kata Nabi, cahaya itulah adalah amalan mereka bila mana mereka berada dekat dunia. Cahaya itulah adalah amalan mereka yang akan meneman mereka sampai ke hari kiamat, yang akan meneman mereka dalam kubur. Dan cahaya itu pergi dekat kita, dan cahaya amalan tadi akan memberi peringatan kepada kita, wahai si fulan bin si fulan, sesungguhnya aku adalah amalan kamu. Bila mana kamu dekat dunia, kamu banyak melakukan amal ibadah, maka akulah amalan dia. Dan sungguh sekejap lagi akan datang 2 orang malaikat, dan kamu jangan takut dengan mereka, kerana mereka datang kepada kamu untuk tanyakan soalan kepada kamu, man rabbuka, man nabiyyuka, man dinuka, sampai habis. Kamu jawab sahaja soalan daripada mereka, insya-Allah kamu akan selamat daripada mereka. Cahaya tadi ataupun amalan tadi akan meneman kita sampai ke hari kiamat. Dan ketika itulah kata Nabi, bila mana dah sampai cahaya kepada manusia, datanglah 2 orang malaikat Munkar dan Nakir dan tanyakan soalan kepada mereka yang beriman kepada Allah. Dan kata Nabi, hanya sekali sahaja soalan ditanya, maka terjawab kesemuanya, maka hiduplah selama-lamanya jenazah tadi ataupun ruh tadi di alam barzah. Dan mereka boleh bertemu dengan ruh-ruh yang lama kerana mereka berada di alam barzah. Cuma Nabi tak bagi tahu dekat mana sebenarnya alam barzah.
Tapi dekat alam barzah nanti ni, bila mana orang beriman akan dikumpulkan satu tempat yang mana mereka boleh jumpa orang yang dah lama masuk ke alam barzah. Andai kata ahli keluarga mereka kesemuanya orang beriman kepada Allah, andai kata ahli keluarga mereka yang dah lama meninggal kesemuanya beriman kepada Allah, maka mereka boleh bertemu dalam alam barzah nanti ni. Lalu bila mana ditanyakan oleh orang yang baru kepada orang yang lama, adakah kamu melihat sekian, adakah kamu melihat sekian ahli keluarga aku, kerana ahli keluarga aku sudah lama meninggal, kerana aku cari di satu alam barzah tidak aku dapati mereka. Dan ketika itulah orang lama yang duduk di alam barzah, ruh di alam barzah akan kata, wahai saudara, sungguh ahli keluarga kamu yang kamu cari di alam barzah tak jumpa-jumpa, sungguh nasib tidak sama baik dengan kita, sungguh nasib tak baik sama macam kita, kerana dia ditempatkan satu tempat yang lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tempat perkumpulan ruh yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala.